Assalamualaikum. Pertama sekali terima kasih kerana sudi singgah ke saluran YouTube Kisah Rumah Tangga. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe untuk follow perkembangan saluran ini. Kita bertemu lagi di saluran Kisah Rumah Tangga di episod kedua, yang saya akan sertakan dengan 3 tajuk. Kisah pertama, Suamiku Songsang. Kisah kedua, Isteri Dingin. Dan cerita terakhir, Korban Cinta. Jadi channel ini akan memaparkan bahan bacaan cerita-cerita kisah rumah tangga dari sumber blog yang dikongsi oleh laman web KRT. Jika perkongsian cerita-cerita di channel KRT mirip dengan kisah sebenar kehidupan anda, mungkin anda boleh mendapatkan nasihat atau pandangan dari warga KRT di ruangan komen. Jadi kita akan teruskan dengan kisah kita yang pertama untuk segmen kita pada kali ini. Jadi saya bacakan sedikit ringkasan. Memang suami saya tak pernah mengasari saya secara fizikal, tetapi sebenarnya mendera saya secara emosi dan batin. Perit dan sakitnya hati ini cukuplah Allah sebagai saksi untuk setiap air mata yang tumpah. Di depan semua orang, kami berlagak seperti pasangan normal kerana ingin menjaga hati keluarga. Jadi untuk kisah pertama yang bertajuk Suamiku Songsang, saya bacakan nukilan penulis. Assalamualaikum admin. Maaf kerana guna fake account, tapi saya tak punya kekuatan untuk guna identiti sendiri. Saya sangat buntu dan perlukan bantuan admin dan readers untuk bantu saya jika ada yang berpengalaman dan ikhlas membantu. Saya perkenalkan diri saya sebagai A, berasal dari selatan tanah air. Baru sahaja mendirikan rumah tangga awal tahun ini. Usia perkahwinan baru beberapa bulan, namun hari-hari hidup berendam air mata. Perih sungguh ujian ini. Hanya Allah sebagai saksi untuk saya ringkaskan cerita saya. Saya found out yang suami yang saya nikahi atas dasar cinta, yang saya kasihi sepenuh jiwa raga saya, sebenarnya bernafsukan Songsang. Saya dapat tahu lebih kurang 2 bulan yang lepas. Namun rasa suspicious kepada suami bermula seawal sebulan perkahwinan, kerana saya tidak disentuh dia biarpun bermacam usaha telah saya lakukan. Suami hanya mengaku bahawa dia bernaluri Songsang setelah saya terbaca WhatsApp dia. Allah, remuk hati ini. Allah sahaja yang tahu. Suami saya ini seorang lelaki yang sangat baik, sangat berbudi pekerti, solat 5 waktu tak pernah tinggal. Malah ibu mertua saya selalu memuji bahawa suami saya ini memang anak yang paling baik dan tidak menimbulkan masalah. Tapi ujian apa yang Allah titipkan pada saya ini, suami saya menyukai kaum sejenis. No wonderlah saya langsung tak dipandang dan tidak disentuh. Saya dah konfront suami dengan sanggup bersama dia di dalam usaha dia untuk berubah. Saya suggest kepada dia untuk ikuti sesi kaunseling. Dia enggan di atas alasan malu. Berkali-kali saya memujuk dia untuk berusaha cara perubatan psikologi mahupun perubatan alternatif. Namun semuanya ditolak kerana bimbang diketahui orang lain. Suami saya ni sangat baik. Nafkah zahir tak pernah diabaikan. Jangankan mengasari, menengking saya pun dia tak pernah buat. Tapi nafkah batin memang tak pernah diberi. Dia cuma boleh kiss saya. Itu pun saya yang kena initiate. Kalau saya minta dia try to do more, dia akan menolak. Memang suami saya tak pernah mengasari saya secara fizikal, tetapi dia sebenarnya mendera saya secara emosi dan batin. Perit dan sakitnya hati ini cukuplah Allah sebagai saksi untuk setiap air mata yang tumpah. Di depan semua orang, kami berlagak seperti pasangan normal kerana ingin menjaga hati keluarga. Hakikatnya, saya menangis di dalam hati.
bukan tak pernah terlintas untuk menuntut fasa, tapi mengenangkan keluarga mertua yang sangat baik hati, apatah lagi dalam keadaan ibu mertua yang tidak tahu suami bernafsu songsang. Saya terpaksa melupakan niat menuntut fasa. Pada saya, biarlah derita ini saya tanggung seorang diri daripada melukakan hati banyak orang. Suami berjanji untuk berubah, tapi sudah 2 bulan keadaannya masih sama. Saya masih lagi suci biarpun usia perkahwinan sudah berbulan-bulan. Derita ini saya pendam seorang diri. Segala rasa kecewa, sedih, terluka saya hemburkan pada Allah yang Maha Mendengar. Saya berdoa tanpa jemu supaya Allah menghilangkan naluri songsang suami dan membuka pintu hati suami untuk mencintai dan melayani saya sebagai isterinya yang sah. Kepada geng kunyit di luar sana, saya mohon sepenuh hati jangan aniaya wanita seperti kami yang berusaha menjaga kesucian diri. Nothing is more painful than being betrayed by someone you love wholeheartedly. Ingatlah perempuan yang kamu nikahi itulah seorang anak perempuan yang dijaga rapi oleh ibu bapanya supaya dia boleh menjadi wanita solehah. Apa artinya pernikahan kalau cuma untuk mengaburi mata orang lain di atas kelemahan sendiri? Jangan dikhianati masjid yang dibina atas lafaz suci. Kepada followers KRT yang ada pengalaman atau nasihat yang boleh membantu saya dan suami, saya alu-alukan mohon doakan suami saya agar dia benar-benar insaf dan berubah, tidak mengikut naluri songsangnya. Moga Allah membalas jasa baik kalian dengan sebaik-baik balasan. Jadi itu perkongsian pertama yang kita dapat terima dari blog kisah rumah tangga, bagaimana seorang isteri sedang mengalami satu masalah yang agak perit untuk dilalui bagi setiap isteri, di mana seorang suami dikenal pasti telah menjadi songsang ataupun berminat terhadap jantina yang sama. Jadi saya mohon kepada warga-warga KRT yang mempunyai apa-apa pengalaman ataupun pernah ataupun pakar kepada sakit psikologi, boleh membantu puan ini dengan menyatakan komen di bawah. Terima kasih kerana sudi menonton channel ini. Jom jadi salah seorang dari geng komuniti geng KRT sebagai penaja untuk saluran yang dikendalikan oleh KJ di YouTube. Sekiranya perlukan tempat untuk war-warkan khidmat atau produk anda, sila berbuat demikian dengan menghantar email di kisahrumahtangga.yt@gmail.com. Anda juga boleh membantu dengan menyalurkan komen-komen membina di ruangan komen di bawah. Semoga nasihat dan pandangan yang baik boleh diambil dan dijadikan pedoman kepada semua pendengar channel KRT. Jadi kita akan teruskan untuk kisah kita yang kedua yang bertajuk Isteri Dingin. Jadi saya akan kongsikan di sini kisah kedua yang dituliskan oleh penulis kita yang misteri. Saya ada dan di sini saya akan bacakan sedikit ringkasan sebelum kita terus masuk ke kisah yang kedua ini. Saya ada membuka perbincangannya. Saya meluahkan segala-galanya. Saya ada tanya, awak ada orang lain di hati awak? Kalau ada, saya tidak akan paksa awak bersama saya. Saya akan lepaskan apa lagi bukan milik saya dalam keadaan sedih. Dia geleng kepada tanda tak ada. Saya muskil. Dia bagi tahu, dia kata, sayang tak rasa serinya kahwin berbanding apa sayang expect sebelum kahwin. Saya terkejut selama 2 bulan kahwin. Duit belanja saya bagi, baju saya belikan, beg tangan saya belikan.
tak pernah mengarah dia, tak pernah tinggi suara dengan dia. Mengapa dia kata sayang tak rasa best pun kahwin? Salam admin, hide FB saya ya. Saya minta pandangan warga KRT semua. Saya baru berkahwin 2 bulan. Alkisahnya, isteri saya tidak bersungguh dalam melayan tuntutan batin saya. Bukan itu yang saya nak jadikan kayu ukuran kesolehan isteri saya, tetapi isteri saya jelas menunjukkan dia bersifat dingin. Satu, dia tidak pernah meminta saya menjadi imamnya. Bahkan pada satu masa tu, saya sedang solat, dia pun solat juga betul-betul di kedudukan makmum perempuan. Kemudian saya menunggunya untuk rukuk, takut dia tak sempat nak kejar saya. Tapi saya terkejut. Dia rukuk awal dari saya, menunjukkan dia tidak berimamkan saya. Dua, sewaktu di rumah, isteri saya tidak pernah datang kepada saya seperti seorang isteri yang mendambakan seorang suami. Dia hanya buat hal dia sahaja. Bahkan saya rasa saya hanyalah kawan dia sahaja. Apabila saya ajak bersama, dia menolak, mengatakan letih dan tak ada semangat. Dia kerja 5 hari seminggu, takkan 2 hari letih kot. Dia kerja sebagai guru. Pada weekend juga dia tidur awal juga. Bahkan lepas balik kerja, dia hanya duduk sekejap dengan saya, tapi tak mesra seperti seorang isteri yang nak bermanja dengan suami. Lepas itu, dia masuk bilik, buka telefon, main game macam ada roda impian. Lepas tu tidur. Saya cuba bermain tarik tali. Saya duduk di luar, tapi dia tidak hiraukan saya pun. Tak ada rasa macam dia abaikan suami dia pun. 4. Saya ada membuka perbincangan dengannya. Saya meluahkan segalanya. Saya ada tanya, awak ada orang lain di hati awak? Kalau ada, saya tak akan paksa awak bersama saya. Saya akan lepaskan apa lagi bukan milik saya. Dalam keadaan sedih, dia keling kepala tanda tak ada. Saya muskil. Dia bagi tahu, dia kata sayang tak rasa serinya kahwin berbanding apa yang saya expect sebelum kahwin. Saya terkejut. Selama 2 bulan kahwin, duit belanja saya bagi, baju saya belikan, beg tangan saya belikan. Tak pernah mengarah dia, tak pernah tinggi suara dengan dia. Mengapa dia kata sayang tak rasa best pun kahwin? Saya seorang businessman. Office saya kat rumah sahaja. Baju saya sendiri basuh. Sedih juga sebab isteri saya tak sentuh baju saya untuk basuh. Bukan nak suruh dia buat kerja pun, tapi saya nak tengok dia care pasal saya. Tapi tidak. Bahkan tiap malam saya yang beria peluk isteri saya masa tidur. Tapi kadang-kadang dia menolak. Dia cakap, "Bi, tak payahlah sayang, panas ni." Sedih saya rasa. Kalau saya rela berpanas demi isteri, tapi isteri saya tak nak tahan sikit panas, tu jelas dia tak selesa. Orang kata kalau dah steam, panas pun tak rasa sebab best. Ini tidak. Masa tengok TV nombor 5, isteri saya tak datang pada saya duduk berhimpit-himpit. Malah dia lebih suka duduk seorang. Saya tak harapkan selalu, tapi saya nampak dia tak layan saya sebagai suami, tapi macam kawan biasa. Dia pernah cakap, "Bi, pergilah balik KL jenguk kawan-kawan sana 2-3 hari." Sebelum ni saya di KL sebelum kahwin. Lepas kahwin saya menetap di Perak. Persoalannya, adakah patut dia cakap macam tu? Macam nak suruh saya jauh dari dia pula. Sedangkan kita berusaha dekat dengan dia. Begitu juga kebiasaannya. Dia semacam tak perlu bergantung pada saya. Dia rasa dia mampu buat semua kot. Saya sayang isteri saya kerana bagi saya hanya tahu setia. Andai isteri saya tidak mahu saya lagi, saya akan buang sampai ke mati.
Kerana cinta saya satu, saya tak pandai mencari yang lain. Kami bercinta selama 8 tahun. Sebelum kahwin, dia langsung tak ada menunjukkan ciri-ciri seperti tak nak kahwin, bahkan excited. Saya sedih, tertekan, kadang-kadang menangis kerana isteri saya tak ada di rumah. Saya nak minta pendapat dan pandangan ya. Jadi itu kisah kedua yang saya dapat bacakan pada malam ni untuk kita jadikan perbincangan kita di ruangan komen di bawah. Kepada siapa-siapa yang mempunyai idea ataupun pandangan, anda boleh salurkan di ruangan komen di bawah. Semoga penulis dapat membaca dan mengetahui apakah pandangan yang diberikan oleh para penulis, para pendengar. Jadi semoga terhibur. Jangan terlalu mudah percaya dan terlalu taksub dengan apa yang dikongsikan di sini. Mungkin benar, mungkin juga dibuat-buat ceritanya. Yang penting kita berkumpul di sini untuk mencari ikhtiar, dan sekiranya ada sesuatu yang boleh dijadikan iktibar, ia adalah bonus untuk kita. Jadi kita akan teruskan untuk kisah kita yang ketiga pada hari ini, yang saya akan bacakan apa yang telah dikongsikan oleh penulis. Jadi sedikit ringkasan untuk saya bacakan sebelum saya membacakan keseluruhan kisah tentang coretan yang ketiga ini, yang dikatakan sebagai cerita terakhir pada malam ni, yang bertajuk Korban Cinta. Jadi ringkasannya, dan tepat jam 12 AM dia nyatakan hasratnya, lepaskan dia, ceraikan dia. Hati dan jiwanya dia kata dah serah dekat orang lain. Dia kahwin sebab paksaan mak dia. Salam admin, haidkan saya. Hari ini gelap 3 bulan saya berkahwin. Adakah daya Tuhan nak tunjukkan dalam sekelip mata sahaja? Saya kenal dengan wife saja sejak 2012. Saya menganggur masa tu. Dia kerja sebagai jururawat di Hospital Pantai Kuala Lumpur. Saya tekad nak berkahwin dengan dia bila pertama kali jumpa, dan masa tu jugalah dia beria saya cari kerja di KL semata-mata nak selalu jumpa dia. Banyak rintangan juga sebelum ni, yang mana tiap tahun mesti ada lelaki lain. Tapi disebabkan saya yakin usaha dan doa boleh didik dia sehinggalah kami bertunang. Raya lepas, wife saya selepas tunang suka mendaki atas alasan nak fitkan badan. Disebabkan fikir dan dah tunang dan dia pun tak buat perangai lagi, saya pun mempercayalah dengan kehendaknya. Tapi kadang-kadang pun ada tanya, ada menggatal tak sebab bila saya nak join dia tak bagi. Dia cakap jangan risau, banyak gunung dah didaki, sehinggalah kami berkahwin pada April lalu. Nak dijadikan cerita, kami cuba alami hidup suami isteri. Tapi banyak sangat dugaan, kereta wife saya kena samun sehari sebelum naik gunung. Saya cubalah tunaikan tanggungjawab macam biasa. Datang lagi dugaan motor saya rosak. Kos rugi hampir 2,500. Tapi masih rosak lagi sehingga sekarang. Pinjam sana sini. Wife saya pun kata dia boleh pinjamkan duit untuk saya. Saya faham memang tak patut. Tapi disebabkan terdesak, saya pinjam dan gantikan balik sebelum raya tahun ini. Semakin hari, semakin dia jauh dari saya. Ditendang waktu tidur, aja berbuka sama dia kata letih. Nak beraya pun tak nak balik bersama. Silapnya kami PJJ. Tapi saya selalu ajak duduk dengan saya sebab dia dah tiada transport. Saya pinjam motor EF5 akak saya, dia cakap jauh, sakit pinggang. Sampailah ke hari raya, kami tak bersama tidur berasingan bila malam.
Waktu siang mesra depan orang lain bukan main lagi. Saya ajak pulang beraya kampung saya pada hari raya ketiga. Dia kata tak nak. Sebab dia kata tak nak. Maafkan saya. Saya ajak pulang beraya kampung saya pada raya ketiga. Dia kata tak nak. Puas saya pujuk hingga dia bagi syarat tak boleh bersama. Tak apalah, asalkan saya boleh bawa jumpa mak saya. Raya kelima kami pulang ke Kuala Lumpur. Wife saya kerja esoknya, dan tepat jam 12 pagi dia nyatakan hasratnya. Lepaskan dia, ceraikan dia. Hati dan jiwanya dia kata dah serah kat orang lain. Dia kahwin sebab paksaan mak dia. Saya terkedu. Jerit pukul langsung tidak, tapi masih cuba berlembut. Itu saya sesal sampai pagi ni. Dia menghilang dekat 2 minggu. WhatsApp, Facebook, Insta semua di blok. Saya pi intip dia pi kerja tak jumpa. Rupanya dia dah ke Thailand. Sebelum ni beria dia minta izin nak ke Thailand dengan rakan kerja OT dia. Saya pun sebelum ni okey je sebab fikir sayang, nak jaga hati. Bila stok dengan segala benda, kantoi juga dia pergi bersama berasmara dana dengan lelaki idamannya. 14 hari bulan 7, dia dah unblock WhatsApp saya. Saya cubalah mesej pujuk, semua ingatkan dia dah lembut sikit hati. Saya beria beli kek dengan bunga. Lepas kerja terus pergi hospital nak pujuk dia lagi. Tapi lepas maghrib saya terima mesej dari dia, sesi rundingan di Pejabat Agama pada 17 hari bulan 7. Saya tahu isteri saya memang dah nusyus. Tapi penantian saya selama 5 tahun, bekerja bagai nak rak, kumpul duit nak kahwin, berikat perut. Baju kerja pun dah tak seberapa, punah macam tu sahaja. Sekarang ni saya pun dah keras hati. Ada sebab Allah tarik nikmat ni sekelip mata. Saya dah sedar. Alhamdulillah, saya akan tuntut segala hak kerugian. Malu dalam masa terdekat ni. Banyak lagi kisah yang terjadi dalam 2 minggu ni, tapi tak terurai kalau saya tulis panjang. Harap apa saya sampaikan ni kamu pun fahamlah. Jadi itu kisah terakhir yang dikongsikan oleh saudara ini yang menganggapkan dirinya sebagai korban cinta setelah apa yang beliau fikir dan untuk jadikan kenyataan telah punah dan telah keras hati beliau. Jadi itulah kisah yang terakhir yang dapat saya kongsikan di sini untuk tatapan kepada semua yang mendengar channel ini. Akhir kata, saya memohon maaf di atas ketelanjuran kata atau tersalah cakap. Ingin saya tegaskan di sini bahawa tujuan channel ini diwujudkan adalah untuk membantu masyarakat mencari solusi dengan mendengar kisah-kisah dan pengalaman tuan tubuh sendiri. Bukan bertujuan mengaibkan mana-mana pihak. Kami berharap supaya kita boleh mengambil iktibar dan pengajaran dari kisah tersebut. Ada juga penulis yang mahukan pendapat dari warga KRT. Jadi ini adalah inisiatif pihak KRT supaya medium YouTube ini boleh menjadi tempat luahan anda semua. Kami akan merahsiakan nama dan identiti sebenar penulis bagi mengelakkan sebarang masalah kepada semua pihak. Sekian, terima kasih. Mohon subscribe dan kongsikan dengan kawan-kawan anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.